Imam Bukhari istidlal ataupun istinbat hukum yang apa dia tulis pada terjematul bab yang merupakan fiqhul Bukhari fi tarajumi, fiqh ijtihad Imam Bukhari terselah pada terjematul bab, tajuk bab apa yang Imam Bukhari tulis sebagai hukum pada terjematul bab itu merupakan ijtihad Imam Bukhari. Hadis yang ada di bawah tu bagaikan dalil bagi ijtihad Imam Bukhari. Jadi terkadang kita akan jumpa cari dalam hadis apa yang Imam Bukhari ijtihad itu, itu panggil apa nama terjemah zahirah, yang Imam Bukhari ijtihad tu yang sebut dalam terjematul bab tu. Kita akan jumpa cari di mana Imam Bukhari istinbat tu, kita akan jumpa dalam hadis tu. Kalau begitu, terjemah seperti itu dinamakan terjemah zahirah. Terjemah ada dua jenis Imam Bukhari bawa dalam kitab Bukhari, terjemah zahirah dan terjemah khafiyah. Terjemah zahirah seperti mana dah kita faham sebentar tadi. Terjemah khafiyah ni terkadang Imam Bukhari nyatakan ijtihad dia, keputusan hukum yang dia ambil daripada hadis, dia dah sebut dalam terjematul bab, kemudian di bawah tu ada hadis. Bila kita cari dalam hadis tu tidak jumpa apa Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab tu, maksud tu, itu dinamakan terjemah khafiyah. Keadaan seperti itu biasanya Imam Bukhari terjematul bab dia ada sebut hukum, di bawah tu hadis berkaitan dengan hukum tu tidak jumpa. Di situ ada beberapa cara Imam Bukhari. Kadang Imam Bukhari apa yang dia sebut hukum yang dia ijtihad tu dalam terjematul bab tu, dia sabitkan daripada hadis yang dia masuk di bawah tu dengan cara qiyas. Dia qiyas apa-apa yang ada dalam hadis tu, sabitkan hukum yang dia ijtihad tu. Itu banyak kita dah jumpa, dah baca dulu bentuk-bentuk seperti itu. Bermakna Imam Bukhari juga menerima qiyas, dia juga amal qiyas. Yang peliknya orang sekarang mau Quran sunnah saja, ijma' lagi tolak, qiyas lagi tak mau. Itu nampaknya orang sekarang ni lebih hebat pada Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau mai masih ada lagi, masih hidup lagi, Imam Bukhari akan heran, akan puji orang sekarang ni lebih hebat daripada dia. Qiyas pun tak mau, ijma' pun tak guna, mau Quran sunnah saja, nampak lebih hebat daripada dia. Jadi jangan begitu. Kita baca bagi faham elok apa cara imam-imam dulu guna. Jangan kita lebih pada mereka. Imam-imam dulu dah banyak pandai pada kita, mereka pun bawa cara-cara tu. Jadi kadang-kadang bila Imam Bukhari dah pun ijtihad satu-satu hukum daripada mana-mana hadis, kemudian kita cari ijtihad dia tu tak jumpa dalam hadis, di bawah tu satu lagi caranya, Imam Bukhari memang ada ijtihad daripada hadis. Tanpa ada hadis, dia tidak akan ijtihad. Hadis yang merupakan dalil tu bagi mana-mana ijtihad mesti ada. Kalau ijtihad dah nyata pada terjematul bab, di bawah tu hadis yang mana dia keluarkan hukum tu tidak ada,
itu tidak bermakna Imam Bukhari mengadakan hukum tanpa ada dalil, tidak begitu. Jangan kata Imam Bukhari juga nyatakan hukum tanpa ada dalil. Jangan mau kritik Imam Bukhari pula. Itu bukan Imam Bukhari bawa ijtihad tanpa dalil, kita yang tak faham uslub dia tu, cara dia tu. Ketika keadaan seperti itu, cara Imam Bukhari-nya, dia tidak bawa hadis di bawah terjematul bab tu, sedangkan ada hadis yang dia ijtihad hukum tu, tapi dia tidak bawa hadis tu, tak masuk di bawah terjematul bab tu, walaupun dah ada hadis yang dia ijtihad keluarkan hukum tu dah ada. Dia tidak bawa mai itu disebabkan tidak menepati dengan syarat dia. Maksudnya ada hadis tu sahih, dia dah pun keluarkan hukum daripada hadis tu, cuma dia tidak masuk hadis tu di bawah terjematul bab tu disebabkan hadis tu tidak menepati dengan syarat ketat dia. Walaupun dah sahih, masih ada lagi syarat-syarat ketat. Imam Bukhari mau terima, mau masukkan dalam Sahih Bukhari dia, bila tidak menepati, walaupun hadis itu sahih, walaupun dia dah ambil hukum daripada hadis itu, dah masuk dalam Sahih Bukhari sekali dengan terjematul bab tu, tapi hadis itu dia tidak bawa. Sebabnya hadis itu ada, dia dah ijtihad hukum daripada hadis tu. Hadis tu ada dalam kitab-kitab hadis lain, dalam kitab Musnad Ahmad ada, dalam kitab Mu'jam Tabrani akan jumpa, ataupun dalam kitab dia sendiri Al-Adabul Mufrad, di situ ada, ataupun dalam kitab Al-Musannaf Ibn Abi Shaybah dan lain-lain, banyak lagi kitab-kitab hadis, di situ ada. Jadi daripada hadis tu Imam Bukhari dah keluarkan hukum, cuma dia tidak masuk yang menjadi terjemah khafiyah ketika tu disebabkan hadis tu tidak menepati dengan syarat ketat dia. Jadi daripada situ kita dapat faham lagi satu perkara, iaitu Imam Bukhari juga beramal dan juga berhujjah dengan hadis-hadis yang dia sendiri tidak mau masuk dalam Sahih Bukhari itu. Jadi betulkah kita kata sekarang ni kita mau hadis sahih, bagus, tambah lagi orang kata apa, mau Sahih Bukhari sahaja, tak mau hadis-hadis ada dalam kitab lain, tak berapa yakin, tak berapa sahih dan sebagainya. Orang tu bawa fikiran yang salah begitu. Kalau begitu, kenapa Imam Bukhari dia keluarkan hukum daripada hadis ada dalam kitab hadis lain yang dia sendiri tak mau masuk dalam Sahih Bukhari itu? Maknanya Imam Bukhari sendiri beramal dan juga berhujjah dan juga mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis yang dia sendiri tidak mau masuk dalam kitab Sahih Bukhari dia sanggup amal mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab lain. Kita pula kata mau Sahih Bukhari saja, hadis lain ada dalam kitab lain kita tak berapa mau. Jadi nampaknya kita ni lebih pandai, lebih cermat, lebih teliti daripada Imam Bukhari. Dah jadi begitu. Jangan begitu. Kita bagi faham betul-betul uslub Imam Bukhari. Jangan kita melebihi daripada syarat-syarat ataupun cara-cara yang dibawa oleh muhaddisin mu'tabar tu. Dan juga dalam hadis
yang kita dah baca tadi, ada potongan hadis falyataharras sawab. Hendaklah kamu mencari-cari ataupun berfikir-fikir apa yang betul tu. Apabila dah ragu-ragu apa yang boleh jadi betul, fikir, kemudian sempurnakan, sambung ke situ. Jadi berkenaan dengan tahari as-sawab ni, ada juga berbeza pandangan di sisi a'immah, sama ada yang menghendaki yang asal tu tahari ataupun bina alal aqal, mau apa nama mencari kebenaran yang mana betul. Bila dah ragu-ragu 3 ke 4, fikir, ingat balik, kemudian sempurnakan di atas apa yang dapat cari itu. Itu satu cara. Satu lagi bina alal aqal. Kalau dah ragu-ragu 3 ke 4 rakaat, jadi ambil yang sedikit tu, yang kurang tu, 3 tu, sambung satu lagi. Itu bina alal aqal. Jadi di sisi ulama Ahnaf yang asalnya tahari, kalau tidak dapat tahari, maknanya dengan cara memikirkan, dengan cara nak memastikan, dan di atas apa nama keyakinan apa yang kita dapat fikir balik tu, kalau tak dapat begitu, barulah bina alal aqal, maknanya sambung dengan rakaat yang kurang tu daripada apa yang ragu-ragu tu. Di sisi Imam Syafi'i, asalnya dia mau bina alal aqal. Dan apa nama tahari, apa nama riwayat-riwayat berkenaan dengan tahari ada sawab tu turut apa nama kepada riwayat bina alal aqal tu. Di situ apa nama ada beza antara imam-imam tu. Dan di sisi Imam Ahmad, kalau imam berlaku begitu, ragu-ragu dalam sembahyang, imam utamakan tahari. Kalau sembahyang keseorangan, kalau berlaku begitu, bina alal aqal. Itu di sisi Imam Ahmad. Di sisi Imam Malik, bina alal aqal itu asal sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Dan juga dalam hadis tadi ada potongan hadis faiza nasitu fadzakiruni, apabila aku terlupa, disebabkan aku juga seorang manusia, boleh jadi terlupa. Bila aku terlupa, salah rakaat dan sebagainya, fadzakiruni, hendaklah kamu bagi peringatan dengan mengucap subhanallah dan sebagainya. Daripada potongan hadis ni, imam kata, imam juga perlu mengikuti teguran daripada makmum. Dan daripada kejadian berlaku, Nabi SAW dah terlupa dan dah pun paling daripada arah kiblat. Kemudian Nabi SAW fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblah. Daripada potongan hadis tu, a'immah kata, kalaulah dalam sembahyang seseorang dah paling muka dari arah kiblat,
dalam keadaan dia terlupa, tersilap, seperti mana berlaku kejadian dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat itu dalam hadis ada sebut tu, ataupun dalam keadaan tidak sengaja terlupa bercakap, itu tidak batalkan sembahyang. Jadi beberapa faedah a'immah muhaddisin mengeluarkan daripada hadis itu. Babu ma jaa fil qiblati, bab datang berkenaan dengan kiblat. Wa man la yaral i'adata ala man saha fa salla ila ghairil qiblah. Dan mereka, yakni a'immah, tidak berpendapat mengulangi semula sembahyang ke atas mereka yang terlupa, tidak tahu, kemudian dia sembahyang, dia tidak tahu arah mana kiblat, dia pun sembahyang, ingat yang dia menghadap tu kiblat, dia pun sembahyang ke arah lain selain daripada kiblat. Jadi ada sesetengah a'immah di sisi mereka sembahyang waktu tidak perlu mengulangi. Jadi asal masalah ini berkenaan dengan ijtihad fil qiblah, mujtahid fil qiblah, maksudnya orang tu ada di tempat gelap sekitar dia, dia tidak dapat pastikan arah mana kiblat. Ketika itu dia akan ijtihad, dia akan fikir arah mana boleh jadi kiblat, kemudian ke arah mana dia yakin, ke arah itu dia pun kira kiblat, menghadap sembahyang. Bila cerah, nampaknya, dapat tahunya, tersilap ijtihad dia, dia dah sembahyang kepada ghair kiblah. Jadi ketika itu perlukah sembahyang semula ataupun sah sembahyang dia? Jadi di sisi sesetengah a'immah seperti Imam Amir Syabi dan juga ulama Ahnaf, ulama Ahlul Kufah, di sisi mereka tidak wajib dia tu iadah mengulangi sembahyang. Dan di sisi Imam Malik, yang dia dapat tahu ijtihad dia dah salah tu masih dalam waktu sembahyang, waktu sembahyang tu tidak habis lagi. Kalau begitu wajib dia mengulangi sembahyang tu, sembahyang semula. Kalau ketika dia dapat tahu tu selepas daripada habis waktu sembahyang tu, kalau begitu tak perlu dia sembahyang semula. Dan di sisi Imam Syafi'i mesti mengulangi, mesti sembahyang semula apabila dia dah yakin kesilapan dia, tak kira sama ada dalam waktu ataupun selepas habis waktu. Itu di sisi Imam Syafi'i. Wa qad sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi rak'atay az-zuhri. Rak'atay az-zuhri asal rak'ataini az-zuhri, nun musanna gugur ketika idafat, rak'atay mudaf, az-zuhri mudaf ilaih.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam pada 2 rakaat sembahyang zuhur. Maknanya tasyahud awal tu sudah 2 rakaat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi salam, terlupa. Wa aqbala 'ala an-nasi biwajhihi, dah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap mukanya kepada ramai, kepada makmum sahabat-sahabat yang ada di belakang Rasulullah SAW, dah pun menghadap kepada mereka. Kemudian diberitahu oleh Zulyadain. Ada kisah kita selalu dengar. Jadi potongan hadis ni Imam Bukhari takhti, potong ambil daripada riwayat di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Zulyadain tu, adakah tuan lupa ataupun ada hukum baru? Sahabat tu tanya. Jadi setelah Rasulullah SAW menghadap, dah tutur kata bersama dengan sahabat begitu, summa atamma ma baqiya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan rakaat sembahyang yang masih tertinggal tu, baki tu. Kemudian sujud sahwi, Nabi SAW sudahkan sembahyang. Berkenaan dengan sujud sahwi, biasanya kita tahu, kita amal dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi akan buat sebelum bagi salam. Tapi hadis tadi kita baca, summa yusallim summa yasjudu sajdataini, bagi salam sebelah dulu, kemudian sujud sahwi, kemudian duduk balik. Dalam riwayat lain ada lebih lanjut, kemudian baca tasyahud. Lepas tu Nabi SAW bagi salam pula. Jadi ada sujud sahwi sebelum bagi salam pun ada. Nabi SAW lakukan sujud sahwi selepas daripada bagi salam, sebelah kanan tu pun ada. Jadi dua riwayat sabit daripada Rasulullah SAW. Dan salam sujud sebelum sujud sahwi sebelum salam tu dipilih oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tarjih riwayat tu, dan Imam Abu Hanifah tarjih riwayat yang mana bagi salam kemudian barulah sujud sahwi tu. Jadi itu masing-masing ijtihad daripada imam mazhab, dan di sisi mereka ada kaedah tersendiri untuk tarjih, bukan setakat riwayat yang sujud sahwi selepas salam tu tidak sahih. Nak kata tidak sahih apa, dalam Bukhari pun dah kita baca. Contohnya, kalau nak kata sujud sahwi selepas salam tu riwayat tu tidak sahih, sujud sahwi sebelum bagi salam tu sahih. Jadi kita mau utamakan sahih, tak mau dhaif. Kalau kita nak main dengan satu kaedah tu saja tak cukup. Sekarang jadi ashabut tarjih dengan satu kaedah tu, mudah nak jadi ashabut tarjih. Boleh pasti mana sahih mana dhaif. Bila bercanggah sahih dengan dhaif, kita amal sahih, dhaif tolak. Dhaif pula sama dengan maudhu', tambah lagi. Kaedah akhir zaman, kaedah tambahan di atas kaedah-kaedah a'immah muhaddisin dulu. Imam muhaddisin dulu tidak samakan dhaif dengan maudhu'. Akhir zaman ni kaedah baru, dhaif sama dengan maudhu'. Itu lagi sedap. Jadi itu baru satu kaedah
di sisi imam mujtahidin, kaedah tarjih ada hampir 50 hingga 100, banyak kaedah. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka guna kaedah tarjih mana mereka tarjih tu. Jadi kita akan jumpa kadang-kadang yang imam dah tarjih tu di sisi pandangan kita riwayat tu dhaif. Jadi kita kritik imam dengan hanya satu kaedah yang ada pada kita. Kenapa imam amal dengan hadis dhaif ni? Tapi dia tak tahu imam guna kaedah mana daripada 50 hingga 100 kaedah dia buat putusan beramal dengan hadis tu. Itu sekarang banyak timbul masalah dengan hanya tahu sedikit saja satu dua kaedah, bila tidak sama dengan apa yang mereka faham tu, mereka kritik dengan imam mujtahidin dan salahkan imam-imam mazhab. Jadi jangan kita turut cara-cara seperti itu. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر, riwayat daripada Anas bin Malik, Sayyidina Umar kata, wafaqtu Rabbi, aku mendapat sejajar ataupun aku mendapati sesuainya pandangan aku dengan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala turun tu. Wafaqtu Rabbi, aku menjadi sama, sesuai dengan Tuhan aku. Maksudnya apa yang Sayyidina Umar menghendaki supaya wujud hukum tu, tiba-tiba Allah juga turunkan hukum, betulan jadi sama dengan apa yang Sayyidina Umar dah fikir, dah cadang kepada Rasulullah SAW. Dia mau biar ada hukum seperti itu. Setelah dia pun dah ada pemikiran begitu, betulan turun ayat tu sama dengan apa yang dia menghendaki itu. Itu maksud wafaqtu Rabbi. Qultu ya Rasulullah, yang berlakunya aku kata, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla, seandainya kami menjadikan musalla, tempat sembahyang, maksudnya tempat arah kiblat bagi sembahyang kami ini, kami jadikan makam Ibrahim tu sebagai musalla, tempat kita menghadap menuju sembahyang. Fanazalat, kemudian daripada itu turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, hendaklah kamu mengambil makam Ibrahim sebagai musalla. Jadi sejajar, sama dengan kehendak Sayyidina Umar dan kata-kata Sayyidina Umar ataupun cadangan Sayyidina Umar. Dia bagi pendapat kepada Rasulullah SAW itu sama. Wa ayatul hijab
qultu ya Rasulullah, dan juga ayat hijab. Aku kata ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka yahtajibna, sekiranya Tuan perintah kepada isteri-isteri Tuan tu supaya mereka berhijab. Fa innahu yukallimuhunna birru wal fajir, kerana orang baik, orang tidak baik, semuanya bebas bercakap dengan mereka, tidak ada hijab. Fanazalat ayatul hijab, ketika itulah turun ayat hijab tu. Ada satu ketika Saudah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar pada waktu semayang dalam gelap, mungkin semayang subuh ataupun semayang isyak. Ketika pulang daripada semayang, Sayyidina Umar kata, aku dah jam engkau ni Saudah. Jadi sengaja dia buat teguran begitu. Tujuannya wanita-wanita, isteri-isteri Rasulullah SAW duduk dengan hijab. Wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi, dan entah pun himpun isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ghairah, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairah maksud di sini ada sedikit sebanyak perbualan di antara isteri-isteri Rasulullah SAW berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wati dengan Maria Qibtiyah, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makan madu di sisi Ummu Salamah. Ada mereka sedikit sebanyak perbualan seolah-olah kritik dengan Rasulullah SAW. Jadi yang berlaku seperti itu adalah disebabkan kaum wanita Ansar, mereka ni tidak sama dengan kaum wanita Mekah, Muhajir. Kaum wanita Ansar ni mereka jenis berani dengan suami, mereka ada balas jawab. Kalau kaum Ansar, wanita Mekah, mereka ni malu, apapun suami kata mereka diam. Pernah isteri Sayyidina Umar, dia jawab dengan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tegur isteri dia supaya tidak buat cara tu. Jadi ketika tu isteri Sayyidina Umar kata, apa pula dengan saya? Cuba kita tengok anak engkau, yakni Hafsah, tengok dia tu sendiri sedap
jawab dengan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar pergi dekat anak dia Hafsah dan bagi ingat supaya tidak buat cara-cara seperti itu, diam. Apapun Rasulullah SAW kata, dengar saja, diam saja, jangan mau jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila berlaku kejadian seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ketika dia pergi duduk, asingkan diri di satu tempat masyrabah. Ada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus di Masjid Nabawi itu, dia duduk di situ. Ketika itu faqultu lahunna, Sayyidina Umar kata kepada mereka kaum wanita Ansar, isteri-isteri Rasulullah SAW itu, dia kata, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubaddilahu azwajan khairan min kunna. Kemungkinan besar Tuhannya Rasulullah SAW beri hukum supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ceraikan kamu, supaya dia tukarkan isteri-isteri lain yang lebih baik daripada kamu. Fanazalat hadhil ayah, ketika itu turun ayat yang semakna ataupun sesuai dengan kata-kata Sayyidina Umar tu. Jadi 3 perkara yang mana kehendak Sayyidina Umar, cadangan Sayyidina Umar, sesuai dengan itu turun ayat-ayat Quran. Jadi ayat-ayat seperti itu dalam istilah dinamakan muwafiqat Umari. Mufassirin dan juga muhaddisin kata yang menjadi sama kehendak Sayyidina Umar dan cadangan Sayyidina Umar tu dengan ayat-ayat Quran turun tu, yang menjadi sama tu katanya ada semua sekali 15. Jadi mungkin masa Sayyidina Umar cerita ni baru ada dalam 3 tu, ataupun di sini ringkaskan sebut hanya 3, tidak sebut semua tu. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik ibn Anas an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar qala baina an-nas bi Quba fi salati as-subh, ketika orang ramai di Masjid Quba dalam sembahyang subuh, idja'ahum atin ay mukhbirin, tiba-tiba yang datang seorang yang memberitahu tu datang kepada mereka. Faqala, dia kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bata fastaqbaluha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun diturunkan ke atasnya Al-Quran semalam. Faqad umira, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah supaya menghadap Kaabah. Fastaqbaluha, maka hendaklah kamu juga menghadap kiblah. Jadi ilan daripada orang tu itu dinamakan khabar wahid.
wa kanat wujuhuhum ila syami, sedang muka-muka mereka masa itu menghadap ke arah Syam. Maksudnya ke arah Baitul Maqdis. Fastadaru ila al-Ka'bah, mereka terus pusing ke arah Ka'bah tu. Jadi daripada hadis ni dapat tahu satu perkara, iaitu wajib juga beramal dengan khabar wahid. Jadi yang datang suang, dia yang ilan, dia bagi tahu dah pun tukar hukum arah kiblat tu. Jadi mereka semayang dengar daripada seorang yang siqah tu, mereka pun terus turuk dan mereka pusing ke arah kiblat, iaitu Kaabah. Jadi daripada situ juga muhaddisin bagi tahu orang yang ada di luar sembahyang, kalau dia bagi tahu apa-apa teguran harus kepada orang sembahyang tu. Dan juga daripada situ sesetengah imam ambil hukum, kalaulah orang sembahyang tu dia dengar kalam daripada orang ada di luar sembahyang tu, itu tidak batal sembahyang orang tu. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال، riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra khamsan, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dah jadi 5 rakaat. Faqalu azida fi salati, mereka sahabat-sahabat kata, tanya, adakah ditambah dalam sembahyang tu, adakah hukum turun, sembahyang zuhur dah jadi 5 rakaat ke? Qala wa ma dzaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa berlaku itu? Qalu sallaita khamsan, mereka kata tuan dah pun sembahyang 5 rakaat. Fasana rijlaihi, Nabi SAW lipat kaki berdasarkan riwayat tadi menghadap kiblat. Wasajada sajdataini, dan Nabi SAW sujud 2 sujud sahwi. Jadi kalau dah lebih rakaat dalam sembahyang, 4 rakaat punya sembahyang dah jadi 5, maknanya sujud sahwi. Yang 4 rakaat akan kira 4 rakaat bagi fardu, yang lebih tu tidak membatalkan sembahyang, hanya memadai kesilapan itu dengan sujud sahwi. Itu biasanya dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalaulah orang tu dah jadi 5 rakaat pada sembahyang 4 rakaat, kemudian dia baru yakin, baru tahu dia dah silap, sekarang ni dah dalam rakaat yang kelima. Kalau dah jadi begitu dalam mazhab Hanafi, pendapat Imam Abu Hanifahnya, tambah lagi 1 rakaat, jadikan 6. 4 akan jadi fardu, kemudian sujud sahwi lah biasa itu. 2 tu akan kira sembahyang sunat. Kalau kira sudahkan dengan sujud sahwi 5 rakaat, di sisi ulama Ahnaf, mereka kira, kalau kira 4 rakaat tu fardu,
Nak kira satu rakaat itu sembahyang sunat, di sisi mereka sembahyang sunat satu rakaat tidak ada, 2 rakaat. Jadi sebab tu dia suruh tambah satu rakaat jadi 6. Itu cara dalam mazhab Hanafi. Babu haqqil buzaq, kita sambung.